Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hari ini kita nak top up balik apa yang tak jadi hari semalam. Alright guys, hari ini Achan nak share dengan korang satu kisah seram ni, di mana dihantarkan oleh seorang YouTuber sebenarnya. Dia mengalami kisah ini ketika dia mencuba untuk menjadi seorang content creator dalam bidang seram. Itu cerita dia. Dia ni asalnya bukanlah orang kata apa cerita-cerita seram ni menjadi konten utama, tapi dia nak cuba sebenarnya. Tapi itulah, disebabkan hal ini membuatkan dia tak jadi nak cuba. Siapakah dia? Acap dapat show yang korang boleh teka dia di hujung video ni nanti. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan like, subscribe dan juga tekan bell notification. Okay? So, kita tengok intro and jom kita berteka-teki tentang siapa yang YouTuber yang Acap masukkan. Let's roll it. Okay guys, Acap nak bagi clue awal dia ni siapa Okay, Acap nak bagi clue YouTuber ni. Dia ni bukannya pencerita seram dekat YouTube, tapi dia ni kelakor. Dia ni buat vlogging, kelakor, and tinggi-tinggi, ada misai apa semua. So aku rasa korang boleh dapat dia ni siapa kan. Okay, dia ni ada perancangan sebenarnya nak buat vlogging dekat salah satu tempat yang berada area-area Kuala Selangor sana. Okay, ini cerita yang disampaikan kepada Acap lah kan. Ini yang dia lalui. Menurut brother ni, dia kata pada waktu tu dia dengan tim dia sampai dekat salah satu rumah kampung ataupun rumah homestay senang cerita. Bila dia sampai kat tempat tu, dia kata tuan rumah tu bagi kunci, bagi orang kata penerangan lah sikit-sikit tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh dekat rumah tu. So bila kita orang dengar apa semua, biasalah biasanya dia akan pesan lah kalau jangan buat benda tak senonoh kat dalam rumah and all that thing lah. Kena jaga adab bila kita dekat rumah orang. Benda tu biasa, dia kata. Benda tu klise. So Cap, waktu tu kita orang sampai dah petang lah, nak pukul 6 lebih dah waktu tu. Sampai je tempat tu, kita orang turunkan barang. And pada waktu tu kita orang ni ada bawa barang-barang bakau-bakau tau. So nak buat BBQ lah sikit kan. Sebab rumah dia ni rumah kampung, tapi dekat depan rumah kampung tu ada satu laman yang sangat besar Cap. Rumah dia ni memang luas gila. Tanah depan tu memang luas. So aku pun ada bertanya juga dekat tuan rumah tu, boleh tak kita orang nak bakar-bakar ke, kita orang nak buat aktiviti luar ke, santai-santai ke dekat laman tu. Dia kata boleh, tapi jaga batas lah, macam mana yang dia cakap. So aku pun macam okey lah kan, jaga batas. Sebab kita orang pun tak ada perempuan yang ikut. So tak ada masalah dekat situ. Okey, pada waktu tu Cap, aku dengan kawan-kawan aku ni ada dalam 5 orang, termasuk aku 6 orang, angkat barang daripada boot kereta nak naik ke atas. Okey, masa waktu kita orang angkat tu Cap, dalam 6.40, 6.45 lah, lebih kurang macam tu. Aku dengan kawan aku ni merupakan antara orang yang terakhir naik atas tangga tu tau. Waktu aku dengan member aku ni angkat barang nak naik ke atas tangga, tiba-tiba aku terdengar Apollo, bila-bila masa, di mana jua? Tiba-tiba aku terdengar satu bunyi yang bagi aku agak mencurigakan pada waktu tu. Bunyi dia macam ada something dekat bawah rumah tu. Dia tengah ponggis tanah. Faham tak ponggis tanah? Maksudnya tengah kembur tanah macam tu kan. Aku cakap dengan kawan aku kat belakang tu, kau dengar? Tu kawan aku cakap, dengar apa? Tak ada apa lah. So aku pun macam buat tak tahu je lah kan. Aku pun angkat barang and naik ke rumah. Okay, so waktu kali kedua kita orang ni turun apa semua, sampai dekat bawah, aku dah naik dulu dah waktu tu. Aku kat dalam rumah tengah kemas-kemas. Tiba-tiba ada seorang member aku ni, lelaki ni, dia berlari naik atas. Dia kata macam tu. Sebab apa? Dia kata
Masa dia naik tangga tu cap, dia terdengar ada bunyi tapak kaki belakang dia. Sedangkan kita orang yang lain ni semua dah ada kat atas rumah pada waktu tu. Kau bayangkan. So maknanya dia rasa macam ada kat belakang dia ada orang Tapi dia masa dia cerita tu, kita orang ni macam gelak-gelak sebab dia ni memang penakut sikit cap. Memang kita orang tak percaya sangat kalau dia ni memang orang kata apa, nampak benda ni benda tu kadang-kadang sudu jatuh pun dia kata hantu. Dia kata macam tu lah. Okey. So selesai waktu maghrib pada waktu tu, kita orang dah mandi, kita orang dah semayang jemaah apa semua. Waktu malam tu kita orang try buat BBQ dekat tempat tu. So kita orang dah letak arang, letak apa semua, and then kita orang nak mulakan BBQ. Okey cap. Waktu kita orang dah letak arang apa tu semua cap, aku try nyalakan api cap. Dah letak minyak ni, dah letak minyak api semua kan. Aku try nyalakan api cap. Aku nyala, aku letak apa ni, surat khabar tu dekat arang tu apa semua. Api tu tak menyala-nyala jap waktu tu. Itu dah buat kita orang pelik dah sebenarnya waktu tu. Kita orang letak sekali lagi, tak ada. Letak sekali lagi, tak ada. So waktu tu kita orang dah macam, faham tak? Dia macam rasa seriau lah. And then kita orang ni pun macam tak apa lah, tak payah buat bakar-bakar ni kan. Angin kuat kot. Kita orang just snooze on by ourselves lah waktu tu. So kita orang angkat set BBQ tu, letak ke tepi, and then kita orang nyalakan ada satu lampu perkhemahan macam tu, and kita orang sangkut dekat satu stand, yang di mana kita orang ada bawa stand tu, and kita orang duduk berenam dekat situ, and kita orang bawa kamera keluar pada waktu tu. Aku pakai kamera GoPro yang ada dekat sini, and ada 2 kamera lagi tengah pacak untuk rakam kita orang. So waktu tu kita orang nak buat konten suka-suka sebenarnya, tapi salah seorang daripada kita orang ni suggest waktu tu untuk kita orang bercerita tentang kisah-kisah seram yang kita orang rasa ataupun kita orang lalui. Sebab kan ada salah seorang daripada kita orang tadi telah pun melalui kan, yang kata dengar ada tapak kaki apa semua. So salah seorang daripada kita orang ni pun bermulalah cerita dia. Dia cerita tentang ada satu nenek dekat kampung dia dulu, merupakan seorang yang pengamal ilmu sihir. Dia ni kalau kau nak pergi sihir siapa-siapa, kau pergi jumpa dia, memang settle. And waktu dia tengah cerita tu cap, tiba-tiba cap, set BBQ kita orang yang dekat ujung sana tu gebah cap. Gebah. Time tu punya perasaan tak payah nak cakap lah, melompat semua. Kau bayangkan kau tengah dengar cerita-cerita hantu memang kau, tiba-tiba benda Allah tu gebah, and kita orang pun beranjak lah waktu tu. Allahu Akbar kan, macam tu lah. So tapi waktu tu kita orang tak adalah fikir cuak ke apa. Kita orang just bangun, and then kita orang pun pergi kemas barang-barang yang terlambak tu lah. Kita orang 6 masalahnya pergi bangun kat situ. And waktu kita orang kemas tu cap, aku sekali lagi dengar dekat bawah rumah tu ada something tengah kemur tanah tu lagi sekali. Tapi aku takut lah kok biawak ke apa. So aku tak pergilah check. Okay. Masa aku dengar benda Allah tu, aku bagi tahu kawan aku, and kawan aku cakap dia tak dengar apa-apa. Waktu tu dah misteri gila cawak. Aku dengan member aku pada waktu tu nak pergi check dekat bawah rumah tu. Tapi salah seorang daripada member kita orang ni pun cakap tak payah layan, sebab kita tak tahu apa yang ada kat bawah tu. Kod-kod haiwan berbisa ke apa semua kan. So kita orang pun decide untuk tak buat apa-apa, and kembali balik ke set cerita hantu kita orang ni. Okay, so selesai je cerita pasal nenek sihir tu tadi, giliran member aku yang dekat sebelah aku ni bercerita lah. Dia pun start bercerita cap. And waktu dia start bercerita cap, salah satu kamera kita orang cap tiba-tiba bergerak pada waktu tu. Faham tak? Dia macam bergerak pada waktu tu. And apa yang menyeramkan, masa kamera tu bergerak ke sana, and salah seorang kawan kita orang pergi check kamera tu dah terpadam cap. Macam tak ada bateri lah, senang cerita. And kamera tu, yelah, dia bergerak ke kiri, and then terpadam macam tu. Kita orang waktu tu memang dah seram lah. And kita orang just duduk kat situ and borak lagi dengan cerita yang lain lah pada waktu tu. Bila dengar cerita dia, tiba-tiba cap, waktu tu kita orang dengar dekat rumah kita orang tu ada bunyi something like, macam mana, dia bunyi macam mengilai tau, tapi dia slow je macam tu waktu tu. And kita orang macam stun tau waktu tu. Dekat kat rumput tu, kita orang cuba tengok dekat rumah kita orang tu. Waktu tu kita orang berlari ke arah rumah. Bila kita orang dah sampai ke tangga rumah tu cap, pintu rumah tu cap tak boleh nak buka. Seolah-olah dikunci daripada dalam pada waktu tu.
Wih, kita orang ni memang seram lah waktu tu. Seram sebab bunyi tu makin lama makin kuat. Waktu tu. And yang paling seram lagi Cap, pada waktu tersebut kita orang dengar bunyi tu betul-betul ada dekat dalam rumah tu. Gila engkau kan. And kawan aku ni pada waktu tu turun daripada tu nak pergi start enjin kereta. And waktu kita orang start enjin kereta tu Cap, kita orang nak pergi ambil balik setup kita orang yang tengah letak dekat tepi tu. And bila kita orang lagi nak pergi ambil setup tu semua tergebah Cap dalam keadaan yang sama pada waktu tu. And bila setup tu gebah, salah satu daripada member kita orang ni pergi kutip lah barang-barang tu. And bila kita orang start kutip barang-barang tu Cap, kita orang nampak dekat arang BBQ kita orang tu, dekat belah tepi tu, tiba-tiba ada sparking lah api Cap. Sparkling api yang kita orang tak boleh nak nyala tadi. And arang-arang dekat situ tiba-tiba jadi panas and berasap Cap. Waktu tu kita orang angkat barang, bungkus barang, memang kita orang keluar daripada kawasan tu. And kita orang pergi jumpa tuan rumah tu, yang rumah dia adalah dalam 50 meter juga ke depan. And kita orang jumpa, kita orang cerita apa yang terjadi. And bila kita orang borak dengan pakcik tu kata apa yang kita orang langgar dekat situ. Kita orang pun tak ada rasa kita orang langgar apa-apa. And tapi pakcik tu sendiri bagi tahu yang dia lupa yang dekat rumah tu tak boleh ada situasi bakar membakar. Pula dah. Sebab tapak asal rumah tu adalah tapak asal rumah yang pernah terbakar sekitar 14-15 tahun yang dululah. And diorang dirikan balik rumah tu, menjadikan rumah tu sebagai homestay. Sebab sebelum ni memang tak ada apa-apa gangguan lah. So dia tak tahu pula, jadi pula dekat member YouTubers aku ni. And pada waktu tu kita orang bertujuh lah, termasuk pakcik tu, patah balik ke rumah tu. And waktu tu Cap, sampai dekat rumah tu Cap, arang-arang tu memang nampak dia berasap Cap. And pakcik tu angkat air, pergi simbah kat arang tu. Dia pun selawat apa semua. And Alhamdulillah waktu tu tak ada apa-apa yang jadi. Cuma kita orang ni diberikan satu lagi homestay yang lain, yang lebih kurang 3 km daripada homestay yang lama. Ni homestay lain pakcik tu lah. And yalah, pakcik tu minta maaf apa semua sebab dia lupa nak bagi tahu pasal bakar-bakar tu. So itulah kisah yang dikongsikan oleh YouTubers tersebut kepada aku. Itulah dia guys. Aku tak sure lah, mungkin video ni akan keluar dalam bulan 3 kot. Video footage yang dia buat dekat dalam rumah tu. Dia ada tunjuk kat aku, tapi dia tak bagi aku sebab dia kata benda ni nak eksklusif untuk dia punya channel. So aku tak ada masalah dengan benda tu. So kalau korang nak tengok, kalau korang tanya mana footage yang dia orang rakam, korang tunggu je lah mana-mana YouTubers yang akan post tentang kisah yang korang dah dengar daripada Acap ni. Dan itu adalah dia yang Acap maksudkan. Okay? Macam kita sentiasa selalu cakap, kalau kita pergi mana-mana, jaga adab, pantang larang, sentiasa kita kena ikut. Sebab ada sebab kenapa benda-benda macam tu ada dekat situ. And bersebab kenapa benda-benda macam tu kita tak boleh buat dekat situ. Okay? So sampai sini saja video Acap untuk hari ini. Sampai sini saja video Acap untuk hari ini. Hope korang enjoy. So kalau korang nak video-video seram lagi, korang boleh komen kat bawah. And kita jumpa di video akan datang. See you guys. Assalamualaikum. Bye.